Ada pelbagai faktor yang boleh menyumbang kepada cubaan bunuh diri. Antaranya seperti masalah gangguan mental, penyalahgunaan dadah, tekanan, masalah dalam perhubungan, kewangan dan penyakit fizikal yang kronik. Menurut statistik dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, trend cubaan bunuh diri dalam kalangan rakyat Malaysia pada keseluruhan tahun 2020 adalah amat membimbangkan berdasarkan panggilan yang diterima iaitu sebanyak 253 kes. Jumlah ini dikatakan meningkat dengan mendadak berbanding kes tahun-tahun sebelumnya iaitu 183 kes pada 2019 dan 170 kes pada tahun 2018. Oleh itu, kru MHI berpeluang menyaksikan simulasi menyelamat mangsa cubaan bunuh diri secara eksklusif bersama anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Ini adalah gambaran sebenar kejadian cubaan bunuh diri. Selepas mendapat panggilan kecemasan, pihak bomba akan terus bergegas ke lokasi untuk melakukan penilaian situasi, iaitu keadaan mangsa dan juga keadaan sekeliling. Apa yang berlaku sekarang ini adalah cubaan memujuk mangsa dan sekiranya gagal, tindakan seterusnya yang akan dilakukan adalah snatch and grab. Bagi menyelamat mangsa cubaan bunuh diri, kebiasaannya seramai 8 anggota akan bergerak ke lokasi dan pembahagian tugas seperti repeller, dispatcher, negotiation dan komander akan dilakukan berdasarkan penilaian situasi ketika itu. Biasanya saya selaku komando operasi. Biasanya apabila saya membuat sezak, dia akan melibatkan reka bentuk bangunan. Apabila melibatkan rupa bentuk bangunan ni, kita dah terlatih. Jadi sebagai seorang anggota penyelamat dan tim-tim penyelamat ni, dia akan kreatif waktu tu untuk menggunakan teknik yang betul. Banyak teknik yang kita dah belajar. Jadi pilihlah teknik mana yang betul dan kita rasa sangat bagus untuk kita guna saat tu, kita gunakan teknik yang tu lah. Dalam setiap operasi menyelamat, terdapat beberapa perkara yang sering menjadi cabaran dan kesukaran buat pasukan menyelamat seperti saiz fizikal mangsa, halangan bahasa untuk berkomunikasi dan sekiranya mangsa mempunyai senjata berbahaya. Macam mana nak ke sana? Hai. Ini gundu sendiri. Hai. Ada orang hiraukan. Apabila melibatkan mangsa bersaiz besar ni, kita takkan hantar penyelamat yang bersaiz kecil lah. Kita akan hantar penyelamat yang saiz dia lebih kurang sama dengan mangsa yang cuba bunuh diri ni. Bagi mengelakkan tindakan luar jangka daripada mangsa. Yang seterusnya apabila melibatkan mangsa menggunakan senjata tajam ni, kita lebih kepada komunikasi untuk menenangkan mangsa lah. Berkaitan dengan komunikasi, bagi warga negara asing ataupun warga India atau warga Cina yang tidak fasih untuk berbahasa Melayu ni, kita terpaksa menggunakan translator ataupun rakan serumah, rakan sekerja, yang tu kita akan panggil untuk berkomunikasi dengan mangsa. Biarpun setiap tindakan menyelamat itu telah dirancang rapi, namun cubaan menyelamat mangsa bunuh diri yang melibatkan bangunan tinggi pastinya mengundang risiko nyawa setiap pihak yang terlibat. Masa tu memang kita akan ada rasa takut. Takut nyawa kita terancam, takut nyawa mangsa yang cuba bunuh diri tu terancam juga. Kalau boleh, sebagai seorang anggota penyelamat ni, apabila kerja penyelamatan dilakukan, kalau boleh dia tak nak tengok mangsa tu terjun di hadapan dia. Jadi satu-satu penyelamatan tu dianggap sebagai fail lah. Orang awam yang melihat kejadian bunuh diri turut disarankan supaya menghubungi talian kecemasan dengan segera bagi menyelamatkan keadaan. Okey, satu tunggu kan. Siapa? Walau bagaimanapun,
Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa menghargai usaha masyarakat dalam setiap bantuan dan maklumat yang disalurkan bagi mengurangkan kejadian bunuh diri terus berlaku.